Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni saya Ustaz Saifullah Hussein, CEO Akademi Al-Quran Amalillah Akmal, CEO Akmal, dan kepakaran kami dalam usaha kami membantu anak-anak anda bagi menjadi seorang hafiz Al-Quran Al-Nur Karim dalam tempoh setahun ataupun kurang, insya-Allah. Pagi ini tuan-tuan sekalian, terima kasih bagi sahabat-sahabat yang menyertai saya di page Akmal dalam sesi live page Akademi Al-Quran Amalillah ni. Hari ini saya berkesempatan untuk meninjau tapak. Tuan-tuan mungkin boleh tengok di ruang belakang. Ini adalah tapak pembangunan HQ Akmal Terengganu. Insya-Allah tuan-tuan. Target kita tuan-tuan sekalian, kita insya-Allah target kita Akmal akan siap dibina sepenuhnya bangunan 3 tingkat. Bangunan 3 tingkat akan menempatkan para pelajar banin. InsyaAllah sekarang ni kita terlalu terhad lokasinya, tempatnya sangat-sangat terhad. Ruang sudah terlalu sempit, dan pada pagi ini alhamdulillah kita dah memulakan projek. Ini dah nak start mula untuk pemasangan tiang-tiang serta dinding bagi tingkat yang pertama, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah impian kita semua. Satu persatu kita mula naik, insya-Allah. Di Akmal Banting dah hampir siap, insya-Allah. Target kita pada bulan Jun, bulan 6 nanti, insya-Allah bangunan Akmal bagi Lembah Kelang ataupun di Banting Selangor akan siap sepenuhnya, dan kita dah boleh buka untuk pengambilan para pelajar baru, insya-Allah. Yani Fiz Adin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, boleh saya tahu di mana lokasi sekarang? Tapak HQ rupanya di Marang, ya, insya-Allah. Ya. Sekarang ni saya berada di lokasi Marang, di Bukit Payung, Marang, Terengganu. Tak jauh daripada, kalau tuan-tuan sekalian daripada Terengganu, mengambil masa dalam 5 minit kalau daripada Masjid Bukit Payung. Kalau daripada Masjid Bukit Payung hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit. Tak jauh, dekat. Daripada Kuala Terengganu mengambil masa dalam 15 ke 20 minit daripada Kuala Terengganu. Dekat je tuan-tuan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Malam. Allah. Ha? Kakak balik kakak. Dah balik. Balik kerja ke? Balik kerja? Dah balik kita. Tak lepas ramai-ramai tau. Boleh, tapi hujan banjir ni. Gohok. Okey. Gimana tu? Di bandar je. Gimana? Okey, tuan-tuan sekalian. Ustaz Abu Fahmi bin Hussein tanya, paling muda berapa umur Ustaz? Kami mula ambil para pelajar di Akmal ni, kita bermula daripada usia 10 tahun. Maksudnya tuan-tuan, kalau anak anda umur 9 tahun pada tahun ini, itu adalah usia yang tepat untuk masuk tahun depan. 10 tahun pada usia tahun 2021, itu adalah usia yang terbaik, tuan-tuan. Sebab apa kita memilih usia tu, tuan-tuan? Anak-anak pada usia 10 tahun, 9-10 tahun, itu adalah usia yang paling Al-Quran. Usia yang paling terbaik untuk mereka memulakan hafalan Al-Quran, insya-Allah. Sebab apa? Pada ketika itu umur mereka di penghujung. Yang pertama, ada beberapa perkara sebab apa kita pilih waktu tu. Waktu umur 10 tahun ke 12 tahun, waktu tu hati anak-anak dia dah mula bijak, dia dah mula kreatif, dia dah mula mampu mendapat arahan. Dia dah mula pandai menerima arahan dengan baik. Anak-anak di usia 10 tahun, daripada usia 10 ke 12 tahun, itu adalah usia yang terbaik. Usia di mana mereka ini sudah kreatif, sudah bijak, sudah pandai menguruskan diri, sudah
sudah pandai memberi komitmen kepada diri. Itu paling penting. Nak hafal Quran tuan-tuan, 30 juzuk bukan satu kerja yang senang, bukan satu kerja yang biasa, sebab itu memerlukan komitmen yang tinggi. Kami telah pernah cuba, ada sebahagian pelajar yang usia 9 tahun dah matured, ada yang 8 tahun dah cukup matured, ada. Tapi dia ada beberapa perkara, antaranya homesick lah, rindu pada mak ayah, sedih, ada waktu-waktu tak boleh nak berjauhan dengan mak ayah. Jadi boleh, cuma mak ayah akan penat lah. Mak ayah kena kental betul. Dan di usia 10 tahun tu memang waktu yang terbaik. Ada juga para pelajar yang usia 10 tahun masih lagi belum betul-betul matured, ada juga. Tapi di usia tu kalau dia orang lemah, mereka akan masuk sesi motivasi, sesi temu duga dengan Akmal, dan kita akan menilai balik. Mungkin kalau tak sesuai, kita tak akan terima dulu di usia 10 tahun, 11 tahun baru kita terima, insya-Allah. Apa pun sebenarnya tuan-tuan sekalian, kunci segala kejayaan anak-anak kita ni, kunci kejayaan mereka adalah persediaan. Persediaan mereka adalah kuncinya. Sejauh mana anda sebagai ibu dan ayah telah menyediakan mereka di peringkat awal untuk mereka bersedia untuk terjun dalam bidang hafiz 30 juzuk Al-Quran. Sejauh mana tuan-tuan sekalian? Anda nak anak anda hafiz 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah satu hari nanti, betul? Tapi sejauh mana persediaan? Bagaimana mindset yang kita telah sediakan untuk mereka terjun dalam bidang ni? Apa mindset yang mereka? Berapa kali kita ulang cita-cita, create cita-cita di dalam hati mereka? Berapa banyak, sejauh mana cita-cita mereka nak melihat anak-anak mereka berjaya hafiz 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah. Ustaz Abu Fahmi kata baik-baik 2 tahun lagi nak register anak-anak. Ahlan wa sahlan. Kena Ustaz Fahmi. Kena ready. Kena buat persediaan yang rapi, mindset yang rapi, mantapkan tajwid mereka, sediakan segala senjata untuk mereka hafal Quran, insya-Allah. Ni isteri saya ni, Noh Hafizah Hamid. Saya nak hantar anak 3 tahun lagi. Tu anak saya dah tu, Balkis. Anak saya Balkis pun, insya-Allah. Kami ni tuan-tuan, kita gunakan anak-anak kami sebagai tester. Contohnya Ustaz Fakhrul, anak dia umur 9 tahun, sekarang ni dah hafal 5 juzuk. Sekarang ni anak Ustaz Fakhrul, Maisa, dah hafal 5 juzuk Al-Quran, alhamdulillah. Boleh, tetapi sangat-sangat mencabar juga di usia 9 tahun. Ada dulu kita ada start ambil juga umur 9 tahun. Ada yang mampu dan ada juga yang tak mampu. Kita akan menilai dari sudut bila kita buat sesi temu duga dengan para pelajar. Tuan-tuan sekalian, alamak, saya dah hujan balik pada pagi ni. Kena study habis dengan Izzati Hussein dulu. Baik ya tuan-tuan. Jadi sejauh mana persediaan kita? 80% orang yang berjaya adalah mereka yang bersedia. Sejauh mana persediaan untuk kita menghantar anak-anak kita ke pusat-pusat tahfiz? Persediaan dari sudut tajwid mereka, persediaan dari sudut emosi mereka untuk berjauhan dengan mak ayah, persediaan dari sudut tajwid mereka, emosi mereka, cita-cita yang kita create pada mereka. Sejauh manakah persediaan? Persediaanlah yang membuatkan anak-anak kita berjaya. Ada sebahagian ibu-ibu, ayah-ayah yang hantar anak di Akmal, waktu temu duga kita nampak yang mereka tak bersedia. Saja test-test. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, tak apa. Itu tak ada persediaan, tuan-tuan. Jadi kena ada persediaan yang rapi. Kena ada ruang persediaan yang rapi untuk melihat kejayaan. Jangan test-test. Nak test boleh, tapi kita terapkan. Contohlah, anak saya sekarang ni, kalau test anak saya, contohnya Balkis, dia dah mula untuk belajar menghafal, dah mula untuk push, ready untuk hafal. Kita dah ulang banyak kali. Nanti Balkis umur 10 tahun dah mula kena hafal Quran, kena masuk tahfiz Akmal. Dah ambil persediaan awal untuk itu. Jadi tuan-tuan sekalian,
um, simpan cita-cita tu. Jadikan cita-cita anda sebagai cita-cita anak anda, sebagai cita-cita anda. Create cita-cita pada mereka. InsyaAllah. Tak kira pun. Ni jenis tak basah kat ni. jadi saya pun dah kena balik. Sekarang ni musim hujan di negeri Terengganu ni, hujan. Setiap kali kita live dia hujan. Setiap kali kita live dia hujan. Setiap kali hujan kita live. Setiap kali kita buat live dia hujan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kita alhamdulillah. Okey, ni ruang pun kita, inilah ruang Akmal Terengganu. Kalau tuan-tuan tengok bangunan ni tuan-tuan, inilah bangunan yang dikorbankan oleh ayah saya, Abah. Bagaimana dia berkorban rumah kediamannya. Daripada dulu, tak adalah besar dulu. Rumah ni tak adalah besar sebenarnya. Sekarang ni dah jadi sekolah. Rumah dah jadi sekolah. Daripada depan ni sampai belakang tu dalam hampir 100 lebih kaki. Daripada rumah jadi sekolah, tuan-tuan. Itulah pengorbanan. Sekarang ni rumah ni dah jadi, di bawahnya adalah satu dalam berapa kaki saja. Rumah tu jadi rumah. Seterusnya dia pergi ke atas tu. Atas tu dah jadi pejabat. Atas tu dah jadi asrama perempuan, asrama pelajar banat. Di belakang jadi asrama banin. Ruang dah sangat-sangat terhad, tuan-tuan. Sebab itulah kita dah memulakan pembinaan pembangunan Akmal di sebelah tadi tu. Tak jauh, saya jalan tadi tak sampai 2 minit saja. Hanya selang 2 biji rumah saja. Ini rumah nenek saya. Rumah nenek saya. Dan sebelah lagi adalah rumah makcik saya. Dan selepas tu, itulah ruang tanah Akmal. Di situ kita akan letak para pelajar untuk pelajar banin. Pelajar lelaki usia 10 ke 12 tahun. Di bangunan asal sekarang ni, yang tuan-tuan ada tengok di belakang saya ni, di depan saya ni, ini ruang asal sekarang. Ruang ini akan kita khususkan bagi penempatan pelajar banat. Pelajar anak-anak perempuan usia 10 ke 12 tahun. Dan kita tak jauh daripada sini, ambil masa dalam 5 minit. Kalau naik motor tu, naik kereta tu dalam 2 minit saja, tak jauh lagi. Depan sana, depan sikit saja daripada sana. Di situ kita buat pembangunan, kita masih menyewa bangunan bagi Akmal Syabab. Akmal Syabab ni tuan-tuan usia 13 sampai 15 tahun. Maksudnya kita buat pengambilan selepas UPSR. Permintaan tinggi, jadi kita kena ambil juga kerana ramai yang memohon untuk usia 13 ke 15 tahun. Pelajar-pelajar yang belajar selepas usia UPSR. Mungkin anda semua. Jadi sekarang ni bangunan tu dah penuh juga. Dah penuh permintaan untuk sesi tahun depan, kita dah tutup. Tak mampu lagi menampung. Dan ada sebelah sana, ada satu lagi ruang bangunan yang kita baru siap bina untuk para pelajar Akademi Al-Quran Amalillah Furuk Fatayat. Pelajar-pelajar perempuan usia 13 ke 15 tahun. 13 ke 15 tahun. Tak jauh juga daripada sini. Hanya dalam satu kawasan, dalam satu kampung sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk fatayat, untuk usia 13-15 tahun perempuan, dan 10 ke 12 tahun lelaki dan perempuan, Akmal Terengganu masih lagi membuka permohonan. Siapa yang nak memohon, masuk saja website kami www.hafizsetahun.com. hafizsetahun.com, mudah ingat kan? www.hafizsetahun.com. Tuan-tuan boleh berdaftar di sana. Dan sekarang ni tuan-tuan sekalian, untuk Akmal Bukit Beruntung, untuk Akmal Shah Alam pun kita dah tutup permohonan. Semua usia, tak kira usia banat ataupun fatayat,
Syabat atau Pembanin semua kita dah tutup permohonan. Yang masih ada ruang untuk dibuka permohonan, yang masih ada ruang cuma di Bukit Beruntung. Bagi anak-anak yang berminat, bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang masih ada ruang untuk memohon. Kita akan masih lagi buka temuduga sebelum 27 Disember. Sampai 27 Disember kita tutup dulu untuk persiapan anak-anak akmal akan masuk ke sesi 2021. Jadi Akmal Terengganu, syabab usia 13-15 tahun dah tutup. Yang lain masih lagi ada sikit lagi ruang. Tuan-tuan boleh memohon lagi, insya-Allah. Masih ada lagi ruang. Untuk Akmal Shah Alam sepenuhnya telah ditutup. Akmal Bukit Beruntung masih ada ruang untuk pelajar perempuan. Pelajar lelaki dah tutup, pelajar perempuan masih ada ruang. Untuk para pelajar di Batu Pahat. Batu Pahat, tuan-tuan, kita baru dapat bangunan baru, alhamdulillah. Batu Pahat, waalaikumsalam Puan Mas Setia. Batu Pahat, kita baru dapat bangunan baru di Air Hitam. Lokasinya sangat cantik, bangunan sekolahnya macam resort. Jadi peluang besar bagi mereka yang tinggal sama ada di Johor dan Melaka, Air Hitam adalah di tengah-tengah. Tak jauh, dekat saja daripada highway. Keluar daripada highway, ambil masa dalam 14 minit sampai ke bangunan baru Air Hitam. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk mereka yang tinggal di selatan, sama ada di Johor ataupun Melaka, kita memilih lokasi di tengah-tengah untuk mereka yang nak mendaftarkan anak untuk masuk ke Akmal, insya-Allah. Usia berapa? 10 ke 12 tahun. 10 ke 12 tahun. Usia 13 kita tengok dulu. Kita temuduga, kita tengok kalau 13 dia tu masih, badan dia masih okey, tak membesar sangat, kita terima. Tapi kalau 13 tu badan dah macam mama, macam mak orang, macam dah fatayat, kita tengok keadaan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah keadaan semasa sekarang. Saya sekarang ni alhamdulillah balik ke HQ Terengganu, HQ Akmal Terengganu, kerana hari ini dan semalam kita ada sesi mesyuarat persediaan pengambilan mesyuarat persediaan bagi sesi persediaan sesi 2021, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah ruang kita bagi mereka yang nak berinfak juga. Pembangunan sedang giat kita jalankan, sama ada di Banting Selangor dan di HQ Terengganu. Bangunan sedang kita usahakan demi memberi keselesaan kepada para hufaz generasi akan datang. Tuan-tuan sekalian, visi kami Akmal nak melahirkan 3,000 orang hufaz setiap tahun, insya-Allah tuan-tuan. 3,000 orang hufaz setiap tahun. Siapa nak sahut cabaran ni? Siapa yang nak sama-sama dengan kami Akmal? Siapa nak bersama Akmal dalam menyahut cabaran melahirkan seramai mungkin hufaz Al-Quran? Target kami setiap tahun 3,000 orang hufaz. Bermaksud insya-Allah target kami nak buka banyak lagi cawangan. Ini hanya permulaan di Terengganu dan di Banting adalah permulaan bagi kami. Ini adalah permulaan bagi sesi ini, dan kita target kita nak buka sebanyak mungkin cawangan Akmal di seluruh Malaysia. Sekurang-kurangnya menjelang tahun 2025 adalah 60 biji cawangan di seluruh negara, yang mana menempatkan 60 orang pelajar, insya-Allah. 60 orang pelajar setiap cawangan, insya-Allah. Itu cita-cita kami. Walaupun sekarang ni nampak agak, cita-cita tu nampak macam, boleh ke ni Ustaz? Banyak tu, 3,000 orang setahun. InsyaAllah. Itu cita-cita, visi dan misi Akmal. Sebab apa kami nak melahirkan begitu ramai orang hufaz 30 juzuk Al-Quran ini? Sebab kita nak ubah corak pendidikan negara generasi akan datang, tuan-tuan. Batu Pahat kat mana tu Ustaz? Batu Pahat sekarang ni di Taman Jasa. Sekarang, bangunan sekarang di Taman Jasa Batu Pahat.
Taman Jasa, Allahumma salli ala Muhammad. Taman Jasa Batu Pahat ni dekat dengan Parit Raja. Lepas ni kita akan berpindah. Yang di Parit Raja tu terus beroperasi, tapi kita dapat bangunan baru di Air Hitam. Bangunan sangat cantik. Bangunan tu dah siap. Ada seorang pengusaha, seorang kontraktor yang sangat dermawan. Dia telah menyiapkan satu buah bangunan sekolah yang sangat cantik dengan landscape yang cantik, tapi belum beroperasi sepenuhnya. Jadi bila kita datang propose, dia sangat gembira dan dia nak bersama-sama Akmal dalam misi kita melahirkan seramai mungkin hufaz Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian yang menyertai saya pada pagi ni juga Cik Wan Azhar. Cik Wan Azhar pun tengok sama. Cik Wan Azhar ni adalah arkitek kita, engineer bagi pembangunan Akmal bunyi lori. Engineer bagi pembangunan Akmal Terengganu, HQ Terengganu, tuan-tuan. Jadi persediaan, siapa yang anak-anak sekarang ni masih usia 8 tahun, ada yang 7 tahun, 8 tahun, buat persediaan awal, tuan-tuan. Buat persediaan awal. Terapkan misi anak-anak mereka nak jadi hafiz Al-Quran. Waktu dia masuk dengan jelasnya misi dan visi tersebut, insya-Allah mereka akan cepat mencapai kejayaan untuk capai misi hafiz 30 juz Al-Quran. Boleh dapat poin-poin saya. Terima kasih kepada mereka yang menyertai. Siapa lagi? Puan Masyitah daripada mana Puan Masyitah ni? Puan Masyitah daripada mana? Puan Nur Hafizah daripada mana Puan Nur Hafizah? Ustaz Fahmi tak silap saya daripada Dungun kan? Ustaz Fahmi daripada Dungun. Siapa lagi? Boleh komen. Puan Yani Fest, Tapak HQ. Puan Yani daripada mana? Tolong komen daripada manakah anda? Adakah anda sudah bersedia untuk melahirkan anak-anak yang hafiz Al-Quran? Tuan-tuan sekalian, Allah janji dalam Quran. Allah janji melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Kita nak melahirkan generasi yang terbaik. Anak kita nak jadi anak yang terbaik. Anak yang terbaik orang mereka hafiz 30 juz Al-Quran, insya-Allah. Kita bersedia sebelum mereka melangkah ke peringkat menengah pengajian mereka. Al-Quran telah bersedia di dada. Luar biasa kan? Boleh tak? Faham ke? Al-Quran dah sedia di dada sebelum mereka melangkah masuk ke peringkat menengah. Sebab tu target kita mereka selepas ni masuk ke peringkat menengah dah mula memilih bidang. Nak jadi engineer, nak jadi ustaz, nak jadi ustazah, nak jadi engineer, nak jadi arkitek, nak jadi apa? Nak jadi angkasawan, nak jadi saintis, nak jadi apa yang mereka nak jadi. Al-Quran dah sedia ada di dalam dada. Generasi itu akan melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Contoh, macam mana tu Ustaz? Jadikan Quran sumber ilmu pengetahuan. Nak jadi engineer, apa kena mengenai Quran? Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Naba kan, wal jibala autada, demi apa? Demi gunung ganang yang memasak bumi. Bila para saintis ahli kaji bumi buat kajian tentang bukit mengikut kefahaman Al-Quran, rupa-rupanya mereka faham, baru nampak bila sebut autad yang dipaku ataupun dipasak, yang bila kita ambil paku kita nak pasak supaya kuat, kalau kita pasak tu hanya kecil, dia tak akan kuat. Ketuk paku tu lembut, jadi boleh tarik dengan tangan. Tapi kalau paku yang kecil, kita ketuk-ketuk masuk hampir 2/3 daripada panjang paku, apa jadi? Autak, dia akan memasak dengan kuat, kita tak mampu untuk cabut. Sebab tu Al-Quran kata demi bukit bukau yang memasak bumi. Subhanallah. Jadi kat situ tengok kehebatannya. Sekarang ni orang yang buat KLCC contohnya, setinggi bangunan KLCC, kita dapat bayangkan pasak yang masuk ke dalam adalah 4 kali ganda KLCC.
Kan? Kalau tak, KLCC tak boleh nak berdiri kukuh. Sebab pasaknya tak dalam. Kenapa dalam? Sebab dia konsepnya adalah pasak panjang tinggi-tinggi KLCC. Dalam lagi turun ke bawah. Jadi itulah konsep Quran. Jadi orang yang tak hafal Quran, dia tak nampak dari sudut tu. Orang yang tak hafal Quran, dia tak nampak. Dia tak nampak yang di sebalik ilmu tu. Ilmu lain, kedoktoran lagi banyaklah dalam Quran. Ilmu kaji bumi, ilmu sejarah banyak, ilmu politik dalam Quran banyak. Ilmu apa lagi? Ilmu politik dalam Quran, ilmu sains dalam Quran, ilmu psikologi dalam Quran. Semuanya terkandung dalam Quran. Cuma bezanya Quran datang dalam bentuk solusi. Tunjuk dalam bentuk result. Allah sebut kegelapan, gelapnya gelapnya dasar laut. Tak pernah manusia masuk ke dasar laut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Al-Quran telah menceritakan dalamnya laut yang berlapis-lapis kegelapannya. Dalam turun ke berapa meter lebih gelap. Turun lagi berapa meter lebih gelap. Turun lagi berapa meter lebih gelap. Diceritakan secara detailnya dalam Al-Quran melalui bentuk contoh dan bentuk cerita. Kita hari ini, para saintis atau orang yang ada ilmu, hanya orang ada ilmu dalam bidang perubatan boleh menjelaskan hukum perubatan dalam Quran. Hanya orang yang pakar dalam hukum fiqh boleh istimbat hukum-hukum kefahaman Al-Quran dalam hukum fiqh. Hanya orang yang pakar dalam bidang engineering akan memahami konsep apa yang Al-Quran ceritakan di dalam Al-Quran. Kalau tak, orang bukan ahlinya tak boleh menafsirkan. Orang yang bukan ahlinya tak mampu untuk menafsirkan ayat tersebut. Boleh, tapi tak kukuh, tak mendalam. Boleh cerita ringan-ringan je. Kalau kita baca surah Al-Mu'minun, ayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan peringkat kejadian manusia. Kalau saya sebagai ustaz yang mengaji agama, saya boleh cerita je. Kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya diciptakan manusia dalam perut ibu tu asalnya daripada sulalah ataupun sebahagian daripada unsur-unsur tanah. Kan? Unsur tanah apa? Unsur tanah ada 114, 11 unsur sahaja daripada unsur tanah, unsur kimia tu hanya 11 unsur daripada 114 yang jadi manusia. Karbon jadi manusia. Kalsium jadi manusia. Sebahagian saja, 11 daripada 14, 114 unsur. Kalau orang yang belajar dalam bidang sains, bidang kimia, mereka boleh menjelaskan lebih detail. Saya bolehlah CP-CP, ustaz bolehlah cerita CP-CP mengikut pengetahuan pembacaan. CP-CP tak secara mendalam. Jadi tuan-tuan sekalian, generasi yang kita nak lahir akan datang, generasi yang mereka ada ilmu dalam bidang kepakaran mereka, tetapi mereka disuluh dengan Al-Quranul Karim. Hebat tak? Ni kat tempatnya Batu Pahat tu je, puan. Ni ke tempatnya di Batu Pahat? Tak. Ini saya sekarang ni berada di HQ Terengganu. Akmal HQ Terengganu. Nanti kami akan update dalam page Akmal ni, insya-Allah tuan-tuan boleh follow bangunan Akmal baru Batu Pahat, insya-Allah. Kemah keming Ustaz Nur Rashid. Terima kasih Umida. Jadi buat persediaan, nanti saya akan post juga dalam page. Kita akan berkongsi banyak gambar, insya-Allah. Tuan-tuan boleh follow kat sana, dan insya-Allah saya akan masukkan juga dalam website Akmal untuk rujukan ibu bapa, insya-Allah. Tempatnya sangat cantik, seperti sebuah college yang cantik dengan landscape yang luar biasa. Kita ada ruang 60 orang. Kita target 10 orang banat, 20 orang banin, insya-Allah. Kalau nampak sama banyak yang akan memohon, kita akan ambil 30 orang lelaki banin dan 30 juga untuk pelajar banat. Di mana? Di Batu Pahat, Air Hitam Batu Pahat, Johor, insya-Allah. Itu bagi zon selatan. Mereka yang duduk di Melaka, mereka yang tinggal di Johor, anda boleh hantar anak di sana. Boleh.
dapat poin saya semua. Terima kasih semua insya-Allah. Sekarang dah masuk dah hujan. Hujan dah berhenti balik alhamdulillah. Ni Akmal Terengganu. Akmal Terengganu sekarang ni pun tengah persiapan bagi menerima pelajar bagi sesi tahun depan. Agak kelang kabut sikit. Kena pula dengan musim banjir sekarang. Terima kasih Fajar Nur. Fajar Nur bila nak hantar anak? Sempat ke nak hantar anak tahun ni ke tahun depan? Ya Ustaz? Ni anak pelajar yang dah hafiz ni, hari ni hari cuti di Terengganu. Jadi insya-Allah bagi mereka yang nak berdaftar untuk sesi ni, anak dah cukup usia 10 tahun. Usia 10 tahun depan, bukan tahun ni, boleh berdaftar segera insya-Allah. Dan kita akan panggil buat temu duga sebelum masuk sesi tahun depan. Kena cepat tuan-tuan sebab kita ada sesi orientasi. Mula 27 hari bulan, insya-Allah sesi orientasi pelajar 1 minggu akan bermula. Jadi jangan tunggu lagi. Cepat-cepat kita daftar. Insya-Allah kita sama-sama menjadi pemimpin dalam Akademi Tahfiz Fast Track Akmal. Insya-Allah. Kita sama-sama bersama di Akademi Al-Quran Amalillah. Ni logo dia. Ni tu logo dia. Logo kami. Ni Akmal insya-Allah. Jom sama-sama join Akmal dalam menjayakan misi anak-anak kita hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh setahun ataupun kurang insya-Allah. Jadi jumpa lagi. Terima kasih bagi yang sama-sama menyertai saya pada pagi ini. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.